Salam sejahtera dan salam Sarawak Kusayang Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Julai 2021 bersama saya Viviana Lenaikai. Berita utama, Kerajaan Sarawak mengalu-alukan lebih banyak pihak pasaraya di negeri ini tampil menyertai program pantry komuniti dalam usaha membantu pelbagai golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, program pantry komuniti perlu diperluaskan agar masyarakat yang terkesan dapat dibantu sewajarnya. Menurutnya, program pantry komuniti tersebut membuktikan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat Sarawak. And these are really helping the people. And this is very spirit of Sarawak, in which everybody can help each other. And we all know that the COVID-19 caused a lot of hardship, caused a lot of suffering, but it is this very spirit of solidarity, the people of Sarawak coming together to help each other, which makes Sarawak much better coming through COVID-19, and as a nation of Sarawak coming together. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pantry komuniti di Pasar Raya Lepapa Semarahan pada Ahad. Sementara itu, beliau yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memberitahu, mulai Julai ini inisiatif mendepani cabaran wabak COVID-19 di negeri ini memberi keutamaan kepada usaha memulihkan semula punca pendapatan rakyat. So, this month in July, our priority is save livelihoods. Save livelihood. It cannot terbalik, I mean, if the Malay save livelihood last month, then this month save lives, too late. Last month is save lives, but this month is save livelihood. Because why? You hidup. If last month we save save livelihood, you got money, but this month you save like mati. It's a big difference of the priority. So this month is save livelihoods. Pengerusi MPKS Datuk Peter Minos turut berharap agar semangat Sarawak untuk orang Sarawak dapat diteruskan dalam membantu golongan yang memerlukan dan ianya merupakan semangat terbaik di kalangan rakyat Sarawak. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Sim turut meluangkan masa melihat program vaksinasi bergerak di Dewan Masyarakat SUPP Sungai Tengah pada Sabtu. Dianggarkan seramai 2,000 penerima dari Sungai Tengah Batu 7 hingga 9, Taman Dusun, Taman Malihah, Taman Alamanda dan taman-taman yang berdekatan menerima vaksin pada hari tersebut. Seramai 57 petugas kesihatan dari Klinik Kesihatan Petrajaya telah terlibat dalam menjayakan program vaksinasi bergerak berkenaan. Hadir sama mengiringi Datuk Seri Dr. Sim ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman dan Senator Dr. Zaidi Suhaili. Laporan seterusnya, Jambatan Sungai Merbong di kawasan Batang Air yang dibangunkan oleh Kerajaan Sarawak mula memberi manfaat kepada penduduk setempat. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak merangkap Adun Batang Air, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, mengadakan lawatan pemantauan terhadap projek Jambatan Sungai Merbong di sini. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak merangkap Adun Batang Air, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, mengadakan lawatan pemantauan terhadap projek Jambatan Sungai Merbong. Menerusi tinjauan itu, jambatan tersebut sudah dapat dilalui dan penduduk setempat tidak lagi menggunakan jambatan gantung untuk ke rumah panjang mereka. Malah apabila projek berkenaan siap sepenuhnya kelak, ia juga akan memberi keselesaan kepada semua kaki tangan dan pelajar di Sekolah Kebangsaan SK Merbong yang merupakan sekolah berasrama. Selanjutnya, Adun Kedup Martin Ben menyerahkan cek peruntukan khas Perdana Menteri Malaysia berjumlah RM10,000 kepada Sekolah Kebangsaan SK Mapu pada petang Sabtu. Beliau telah menyerahkan cek itu kepada Guru Besar SK Mapu, Nebin Nasar, dan disaksikan oleh Pengerusi Majlis Guru Besar Bahagian Serian, Jani Limin. Dalam perjumpaan ringkas itu, Martin mengucapkan tahniah kepada pengurusan sekolah di atas komitmen dan pencapaian yang sentiasa meningkat setiap tahun. Beliau juga dibawa untuk melihat tapak cadangan pembinaan sebuah dewan terbuka yang boleh digunakan sebagai tempat perhimpunan dan pelbagai aktiviti lain. Manakala di Betong, Adun Layar Jeral Rentap Jabu meneruskan sokongan beliau dengan turun padang menyantuni penduduk yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di kawasannya.
Pada Ahad, beliau sekali lagi hadir memberi kata semangat kepada penduduk untuk bersama-sama memerangi pandemik COVID-19 semasa hari keempat program Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak Betong di Klinik Kesihatan Nangamujau Spak Betong. Para penerima pada hari tersebut merupakan penerima dos kedua yang melibatkan 200 orang penduduk dari 5 buah rumah panjang seperti tertera. Terdahulu, program tersebut juga melibatkan penerima dari rumah panjang lain termasuk sementara itu, salah seorang penduduk dari Temedak Spak, Gladys Bulau Cagat, ketika ditemui merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kerajaan dan adun layar yang telah berusaha mewujudkan PPV bergerak untuk penduduk di pedalaman. Adakah mari terima kasih ya sebagai bala WB ke udah main program PPV tu ngagai kulo kita. Jadi siapa-siapa ke badau register diri bertuju mana kita ada dia tu kita. Turut senada, James Lancang dari Kabok Spak turut merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan di atas inisiatif tersebut dan beliau juga menggesa penduduk lain agar tidak ketinggalan mendapatkan vaksin. Terima kasih leban sudah mereka kami vaksin dos kedua itu. Terima kasih anggai bola YB leban dan kira kulo kita ke mereka vaksin ke menua pesisir. Kalau bola ke bedau tujuan vaksinnya sama kita sampal tujuan semua nak ke pembiat tu dapat habis hari dunia tu. Di Lunduk pula, Pusat Pemberian Vaksin PPV Stungkor telah berjaya memvaksinkan kira-kira 1,005 orang dalam zon Batangkayan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Timbalan Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Ik Pahon Joik, beliau amat terharu dengan sambutan yang telah diberikan oleh para penerima. Jelasnya, cadangan pembukaan PPV Stungkor itu susulan lawatan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas ke PPV Lunduk baru-baru ini. Malah beliau turut memuji usaha pengurusan PPV Stungkor dengan menggunakan kaedah hybrid untuk memvaksinkan para penduduk yang datang pada hari tersebut. Konsep kita sekarang untuk kawasan-kawasan kampung adalah konsep hybrid, di mana kalau mereka ada di daftar dengan Sejahtera, kita guna juga. Kalau tidak, dia datang asalkan disahkan rakyat warga negara Malaysia, mereka akan diberi vaksin. Dan selepas itu pendaftaran melalui Sejahtera akan dibuat. Ini akan memudahkan dan mempercepatkan ya, proses vaksinasi untuk dos kedua dalam 2 minggu yang akan datang. Program pemvaksinan tersebut berjaya mencapai sasaran untuk memvaksinasi sepenuhnya penduduk dari 17 kampung. Kampung terbabit adalah seperti berikut. Pegawai UKAS di lapangan Jamsari Ahmad yang turun memantau ada laporannya. Untuk makluman juga, pada jam 11 ini, hampir setengah, yakni 500 orang telah pun datang ke sini untuk mendapatkan vaksin. Dan kita mengharapkan agar PPV Stungkor ini akan diteruskan bagi memberi kemudahan kepada warga yang berada di sekitar Stungkor ini yang melibatkan 17 buah kampung. Salam UKAS dari saya, Jamsari bin Ahmad dan Puan Mary Anthony Hadap di UKAS Daerah Lunduk. Beralih ke laporan harian COVID-19 pada Ahad, JPBN Sarawak telah mencatatkan 270 kes positif baharu yang dikesan di negeri ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 68,869. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 1 kes kematian membabitkan seorang lelaki berumur 71 tahun dari Bintulu. Untuk itu, JPBNS telah membuat keputusan perlanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokasi berikut.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.